Kita saya ikut naikkan. Tengah promo saya gini. Boleh dia burukan ni. Boleh dia burukan. Burukan. Ya, putih. Komunitas buat. Buat. Kali kedua. Dah rakam aku kita tengok nanti penat-penat macam. Dah. Berapa? 2 jam sebab tu tak jam tu. Jam setengah atau minimum saya aku buat cakap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang pada malam ni. Semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Baik. Nama saya Muhammad Fazil bin Hassan. Saya berumur 23 tahun dan sekarang saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan dan kepujian, bimbingan dan kaunseling. Korang semua boleh panggil saya Encik Fat saja. Okey, kalau boleh saya nak tanya sedikit lah tentang latar belakang. Nak kenal dulu kan, boleh tak? Kita pergi seorang demi seorang, kalau boleh sebelah sini dulu. Ceritakan nama awak, latar kau siapa dan juga mungkin tempat tinggal. Okey, nama saya Nurullah binti Adnan, kos ISMP Pengusaha Perniagaan. Saya daripada Pahang. Oh, orang Pahang. Okey, seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira binti Azman, ISMP Pengusaha Perniagaan juga, berasal daripada Ipoh Perak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazril Ashraf Bijikandi. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan pengusaha perniagaan dan saya berasal dari Kuantan Pahang. Kuantan Pahang. Okey. Pahang tu ada 2 orang Pahang sini Okey, seterusnya. Nama Muhammad Ikram Azim bin Azman, NUIT, berasal daripada Jeli Kelantan. Oh, orang Kelantan. Kita ada orang Kelantan kat sini ya. Okey, seterusnya. Nama saya Muhammad Iqbal bin Osman. Saya ambil jurusan ijazah sarjana muda kerja sosial. Saya berasal daripada Muar Johor. Okey, baik. Ada orang Johor. Seterusnya. Nama saya Muhammad Syahruddin Abdul Rahim. Saya mengambil jurusan ijazah sarjana muda pendidikan dan kepujian perekonomian dan saya berasal daripada Kuantan Pahang. Okey, kita dah bagi tahu nama masing-masing. So seterusnya saya nak tanyalah kalau boleh. Ada tak kat sini siapa-siapa yang pernah hadir sesi kelompok? Tak pernah. Mungkin pernah hadir sesi kaunseling. Oh, awak pernah? Sebab saya kerja sosial ada juga ambil kos intervensi kelompok. So pernah buat lah intervensi kelompok ni. Okey, faham. Mungkin orang lain macam orang lain pernah tak join mana sesi kaunseling selain sesi kelompok? Mungkin zaman sekolah dulu pun yang general punya. Faham. Okey. Individu pernah? Oh, awak pernah Okey. Kalau boleh lah. Okey, membenarkan awak ada pernah hadir sesi kaunseling. Saya nak tanya awak, apa yang awak tahu tentang kaunseling? Ini biasanya yang datang di kaunseling mungkin ada masalah semua. Jadi nak rujuk kepada yang lebih pakar kan, lebih tahu apa semua apa yang kita perlu buat. Faham? Kalau orang lain soalnya ada nak bagi tambahan. Tak apa, tak salah pun tak apa. Mungkin korang nak share apa yang korang tahu tentang kaunseling. Mungkin nak menjual. Okey. Betul, motivasikan diri. Lagi, Syah ada nak tambah apa-apa kan? Agak-agaknya. Apa yang awak tahu tentang kaunseling? Kaunseling ni lebih kurang macam bimbingan lah. Daripada seorang kaunselor untuk bantu seorang klien untuk mengatasi isu yang dihadapi oleh klien, masalah pribadinya dan lain-lain. Betul. Ada tak orang lain macam tadi? Pendapat saya kaunseling dia merupakan satu orang kata organisasi. Kalau kita tengok kaunseling secara umum dia satu organisasi yang cuba untuk membantu individu ataupun sesiapa saja yang menghadapi sebarang masalah. Dia cuba untuk meringankan masalah tu dengan beberapa solusi lah. Betul. Okey, orang lain tambah. Kalau tak ada tak apa. Tak apa, tak ada. Okey. Saya apa yang kawan-kawan kita cakap tadi adalah betul daripada Syah, Iqbal, Hazim dan juga Aril adalah betul. Kebanyakan orang akan jumpa kaunselor untuk dapatkan solution sebab dia orang ada masalah.
Jadi saya nak beritahu korang, kaunseling ni merupakan satu hubungan profesional antara kaunselor dan juga seorang klien, dan mungkin lebih daripada seorang klien. Macam mana kita buat sekarang adalah sesi kelompok. So dia tak semestinya isu semata-mata. Saya tegaskan sekali lagi, tak semestinya orang yang ada masalah je jumpa kaunseling. Kita seharusnya matikan stigma tu yang mengatakan orang yang ada problem je pergi jumpa kaunselor. Yang mana kaunseling juga adalah bertujuan untuk bantu klien tu dari segi financial, mungkin keuangan, dari segi kerjaya, segi pengurusan masa, pengurusan tekanan dan sebagainya. Okay, saya kalau boleh dekat sini ada inform consent. So semua kena isi lah. Inform consent ni merupakan borang persetujuan termaklum. Okay, ambil seorang satu. Tak apa, masih panjang lagi. Okay, risau. Saya okay, lagi satu. Kita ada borang maklumat klien. Satu lagi. Okay. Boleh tak kita pergi yang pertama? So kita baca sama-sama inform consent ni. Borang persetujuan termaklum ni sangat penting setiap kali buat sesi kaunseling. Sebab apa, dia merupakan satu persetujuan lah antara klien dan juga kaunselor. Okay, dekat sini kita boleh tengok matlamat sesi. Dengan persetujuan anda sebagai klien, kita akan berbincang menetapkan matlamat sesi. Oleh itu kerjasama anda adalah diperlukan. Yang kedua ialah tanggungjawab kaunselor. Dalam sesi individu ini, saya berperanan sebagai kaunselor pelatih kepada anda dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati maruah diri, nilai dan keupayaan anda. Kegagalan klien untuk menghadiri sesi selama beberapa kali boleh menyebabkan saya membuat penambatan sesi atau merujuk kepada kaunselor lain. Ini merujuk kepada kaunseling individu lah. Mungkinlah klien tu datang tak datang beberapa kali, so mungkin dia ada masalah dengan saya sendiri ataupun dia dah jumpa dengan kaunselor lain. Okey. Seterusnya, sekiranya isu yang dibawa keluar keupayaan kompetens saya sebagai seorang kaunselor, saya boleh merujuk anda kepada kaunselor lain dengan persetujuan anda sebagai klien. Okey, untuk makluman semua, saya sebagai kaunselor pun ada saya punya limitasi. Yang mana kalau contoh anda mengalami keburukan ke apa, so saya terpaksa rujuk kamu kepada sekretari lah. Itu bukan batasan saya sebagai seorang kaunselor. Dan mungkin beberapa perkara yang saya tak cakap, mungkin dari segi financial yang mungkin kamu semua sangat teruk dan saya tak dapat bantu, so saya terpaksa refer kamu kepada kaunselor lain. Itu pun berdasarkan persetujuan kamu juga. Okey, seterusnya, sekiranya saya perlu merakam sesi yang dijalankan, maka saya perlu untuk meminta persetujuan daripada pihak anda. So semestinya kalau jadi record, boleh? Baik. Okey, tanggungjawab dan hak anda sebagai seorang klien. Untuk memastikan keberkesanan sesi, adalah penting bagi anda menghadiri sesi seperti yang ditetapkan dengan persetujuan bersama. So kalau kamu semua tak dapat hadir, jangan risau, beritahu saya. So kita akan deal, kita akan cari masa dan tarikh sesuai. Kita akan buat pada hari yang kamu free lah. Kedua, memberi kerjasama semasa sesi dijalankan. Ketiga, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengatasi isu yang dikemukakan. Keempat, jika anda tak dapat menghadiri sesi, sila maklum pada saya sebelum bertemu janji diadakan. Dan yang kelima, anda juga berhak untuk menarik diri daripada sesi atau merujuk kepada kaunselor lain sekiranya anda berasa tidak selesa dengan saya. Yang ni, kalau contoh kamu semua tiba-tiba tak suka saya, tak suka dengan perangai saya seorang daripada kamu rasa saya macam gatal ke apa, so boleh tarik diri, jumpa kaunselor lain. Okay. Keenam, anda mempunyai hak untuk mengetahui segala maklumat sesi yang telah direkodkan atau didokumentasikan. Bila kita dah habis sesi, so saya akan buat report lah, satu laporan bertulis, dan kamu semua berhak untuk tahu tujuan saya gunakan untuk apa. Okay, yang ni paling penting.
kita pergi kepada kerahsiaan dan limitasi kerahsiaan dan limitasi kerahsiaan. Semua perbincangan dalam sesi adalah dirahsiakan. Saya menjamin kerahsiaan dan anda juga bertanggungjawab menjaga kerahsiaan tersebut. Okey, kenapa saya cakap penting? Saya sebagai seorang konsul pelatih sangat menjaga etika kerahsiaan kerana kami terikat dengan akta. Di sini juga menyebut anda juga bertanggungjawab menjaga kerahsiaan tersebut. Bermaksud apa-apa isu yang kita bincangkan malam ni, jangan kamu semua bawa keluar. Kenapa? Sebab nanti risau. Contoh hari ni kita bincang apa-apa, kamu salah seorang cerita pasal kawan dia ke, bila balik cerita kat Rumit tu pula kenal lah orang yang awak cerita tu. Faham tak? Jadi pecah rahsia tu keluar. So tolong jaga rahsia. Kemudian terdapat beberapa limitasi mengenai isu kerahsiaan ini yang memerlukan saya melaporkan kepada pihak berkenaan. Pertama, jika maklumat yang dikongsi akan atau boleh membahayakan diri anda, misalnya anda boleh mencederakan diri sendiri atau orang lain, atau sebarang perlakuan berbahaya yang menunjukkan anda tidak dapat mengawal diri sendiri. Ini bermaksud kalau korang ni ada simptom-simptom ataupun perlakuan ataupun niat yang untuk mencederakan diri sendiri atau orang lain, mungkin korang nak bunuh diri, atau mungkin korang mengalami tekanan untuk harm orang lain, untuk sakiti orang lain, so saya terpaksa beritahu benda ni kepada macam pihak polis dan sebagainya. Boleh. Kedua, jika anda terlibat dalam penderaan kanak-kanak, orang tua, orang kurang upaya atau pasangan anda. So isu penderaan ni merupakan isu yang sangat besar dan sangat berat. So nak tak nak, kalau korang didera atau korang yang mendera, so saya terpaksa report kepada pihak alasan lah. Ketiga, jika syarikat insurans memerlukan rekod sesi untuk membuat perkhidmatan dan menentukan ganti rugi. Ini kepada sesiapa yang ambil insurans lah. Anda ambil ke? Balik ambil? Nampak macam orang kaya. Okey, keempat, sebagai sebahagian daripada proses penyelidikan, saya mungkin membincangkan rekod klien, sesi klien dengan penyelia akademik atau penyelia pusat atau kolej saya. So dekat sini saya ada seorang penyelia akademik dan juga penyelia pusat kolej. Untuk apa-apa isu, jika saya perlukan khidmat, nasihat dan sebagainya untuk dapatkan maklumat, saya terpaksa refer dia orang lah dan bincang isu kamu. Dan kelima mungkinlah yang tak tertera di sini, jika kamu semua ada macam contoh penyakit berjangkit, jadi saya terpaksa lah beritahu orang pihak ketiga, sama ada keluarga kamu ataupun mana-mana lah, mana pihak yang berberkaitan. Sekiranya saya juaran sub-ordinary dari mahkamah, maka saya boleh menceritakan isu yang kita bincangkan bersama apabila disoal. Terima kasih kerana membaca persetujuan termaklum ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan saya, Fazli Hassan. Okey, kat sini ada, korang kena tulis nama dan tanda tangan. Saya ada sediakan pen. Bolehlah seorang ambil dan sama saja untuk isi. Buat ambil. Okay, thank you. Buat maklumat di sini. Terus-terus jangan risau. Kita masih ada hari ni 16 kan korang? Hari 16 kan? 16 Disember 12. Itu kita ada banyak masa lagi, so tak payah nak rushing. Ini ke? Sini. Alamat rumah. Dan sambil-sambil itu saya nak melakukan beberapa persetujuan yang mana sesi kaunseling kelompok ni biasanya berjalan selama 1 jam setengah hingga 2 jam.
Dan insya-Allah kita akan sama-sama bincang isu yang dibawa seorang demi seorang lah. Masa sekarang korang rasa selesa ke? Sejuk okey, kalau tanpa sejuk kita boleh slow aircon. Kalau panas kita kuat aircon. Setakat ni suhu masih terkawan. Suhu masih terkawan. Tapi nampak dah silang kaki sejuk ke? Tak apa, ambil masa je, so kita ada banyak masa lagi. Suka Siapa yang brief awak bersih? Kawan ke? Tak. Sebelah situ ada ada buncang-buncang. Pujuk aku bagus lah. Kenapa Cik Iqbal cakap duda Cik Iqbal dah kahwin ke? Tidak. Okay, tak apa. Buat waktu. Buat dash. Kalau ada penyakit baru saya tekan supaya kita semua tahu. Dah, siap. Terima kasih. Jadi sebelum kita teruskan sesi kita, saya nak tulis kat sini. Mungkin kita dapat sama-sama bincangkan peraturan yang mungkin kita boleh tetapkan supaya sesi kaunseling kita berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, tidak boleh makan semasa sesi dan sebagainya. Itu contoh yang pertama. Mungkin ada sesiapa nak bagi idea? Tidak boleh mencelah waktu orang tengah. Okey, baik. Tidak boleh mencelah, bagus. Kalau kamu semua nak mencelah, buat macam ni. Saya macam ni, supaya dia berhenti bercakap dan korang boleh sampaikan idea korang. Kedua, tidak boleh makan dan minum. Boleh? Boleh. Boleh. Tidak menyentuh isu-isu sensitif atau peribadi seseorang. Boleh. Ataupun macam contoh menghukum orang lain. Okay.
Lagi ada idea tak yang korang rasakan perlu? Mungkin kita boleh bincang dan tiba idea tersebut, atau kita Tidak menggunakan phone especially. boleh. Sangat bagus. Tapi saya tidak menghalang lah kalau kamu semua macam tak silence pun, sebab kadang-kadang ada masuk mesej yang penting, emergency ke apa, so bahaya juga kan. Cuma janganlah main bawa hati kita buat kasi. Betul kan? Saya tu kan masuk Encik Iban. Okay. Kita lagi. Sekarang ada 4. Mencela, tak boleh mencela. Kalau nak mencela kena angkat tangan dulu. Kedua, tak boleh makan atau minum. Ketiga, tidak judge orang lain, tak menyentuh isu orang lain. Keempat, tidak menggunakan handphone. Saya dengar ada sesuatu tadi. Mungkin betul? Tidak boleh cakap apa tu. Maksudnya buat bising tu mungkin sama dengan Ketika orang lain tengah bercakap. Okay, boleh. Okay, ada 5. Okay, di sini ada 5 peraturan. Pertama, tak boleh mencela. Kedua, tak boleh makan atau minum. Ketiga, tidak judge orang lain. Keempat, tidak menggunakan handphone waktu sesi. Kelima, tidak bercakap ketika orang lain bercakap. Dan saya nak ingatkan korang satu perkara lah, yang macam kita bincangkan di awal tadi ketika membincangkan etika kerajaan. Segala isu yang kita bincangkan dalam ni habis di sini saja. Tolong jangan bawa isu yang kita bincangkan keluar. Boleh? Okay, kita dah ada peraturan. Mungkin malam ni ada orang yang suka nak berkongsi sesuatu. Cik Iban, Mungkin mengenai Syah ke? Saya masih tidak bersedia. Okay, matlamat kita pada hari ini adalah kita nak bina hubungan sesama kita dahulu, membina hubungan antara ahli kumpulan. Dan kalau boleh, kita tetapkan beberapa isu yang mungkin kita akan bincangkan, dan kita bincangkan juga matlamat penyelesaian kepada isu tersebut, dan kita tetapkan matlamat kita. Mungkin ada sesiapa nak mulakan? Okay, tak apa. Saya pergi satu persatu. Jangan risau. Okay, kalau macam tu, okay, saya nak tanya tentang nama. Okay, nama awak apa tadi? Syarudin bin Abdul Rahim. Okay, saya akan pergi satu demi persatu. Jadi korang tolong dengar juga daripada Syah apa yang saya terangkan diri dia. Yang pertama saya nak tanya, siapa yang bagi nama awak? Adakah ibu atau ayah awak, atau moyang awak, atau nenek awak? Sebenarnya nama saya ni diberi oleh ibu saudara saya. Okey. Adakah Encik Syah tahu apa maksud nama Encik Syah? Tahu? Syah tu bermaksud bulan. Okey, dengar. Din agama, bulan agama. Bulan agama. Maksud nama yang sangat baik. Lagi apa lagi yang Encik Syah tahu tentang nama Encik Syah? Macam nama kebanyakan sultan ada nama Syah. Faham. Okey, bila Syah dah tahu nama Encik Syah, siapa yang bagi nama Encik Syah, kemudian apa yang membuatkan daripada nama Encik Syah, apa yang membuatkan memberi kesan kepada Encik Syah? Nama tersebut, bagaimana nama Encik Syah memberi kesan terhadap Encik Syah sendiri? Mungkin dari segi motivasi ataupun apa-apa yang Encik Syah nak capai dalam hidup. Nama yang diberikan tu memberi motivasi pada saya kerana ia merupakan nama yang elok. Kalau orang sebut pun orang tak buat ia suatu gurauan, dan ia menjadikan ramai orang tidak akan ejek-ejek nama saya kerana nama saya merupakan nama yang elok. Jadi ia dapat memberi motivasi pada saya untuk terus hidup di atas bumi. Okey. Encik Syah cakap Syah adalah bagi orang-orang ternama, orang-orang yang besar, mungkin orang yang kesultanan. Jadi saya nak tanyalah,
agak-agak ciri-ciri atau sifat seorang sultan tu ada tak pada Encik Shah? Setakat ni masih belum dapat dikenal pasti. Tak betul. Faham? Maksudnya tak ada lah, belum. Okey, seterusnya kita pergi pada Encik Iqbal. Nama penuh tadi apa? Muhammad Iqbal bin Osman. Muhammad Iqbal bin Muhammad Osman. Okey, siapa yang bagi nama pada Encik Iqbal? Ibu. Ibu apa lah? Kedua-duanya? Tak gaduh kan? Diorang takkan sebab diorang memang dah beli buku panduan nama. Oh, faham. So, Jadi, tahu tak apa maksud nama Encik Iqbal? Maksud Iqbal ni mengejar kejayaan. Mengejar kejayaan. Bagaimana nama Iqbal tu bagi kesan kepada Encik Iqbal sendiri? Okay, macam dia sebab masa sekolah rendah dan sekolah menengah ni saya macam biasa-biasa. Macam cakap untuk masuk uni, saya ni kalau tengok daripada orang cakap dulu kan, sekolah rendah, sekolah menengah macam tak ada harapan. Saya memang tak expect pun. Bagi saya macam hidup ni kan, selagi mana kita boleh teruskan lah. Macam boleh ambil motivasi bila bawa batu hidup. Faham. Tapi kita sebagai manusia takkan tak ada improvement kan. Kita nak improve diri kita. So macam nama saya dah ni, aku kata saya gunakan nama saya tu sebagai motivasi saya lah untuk kejar kejayaan saya. Betul. Okey, maafkan saya terlupa nak merumuskan apa Encik Shah cakap tadi. Encik Shah cakap nama dia bukan nama orang ternama, orang sultan, orang besar-besar. Jadi orang tak judge nama dia, so tak panggil-panggil tanya tidak elok pada Encik Shah. Dan dia tak dapat kena pasti lagi ciri-ciri atau personality dalam diri dia yang mungkin menggambarkan Shah itu tetap. Seterusnya adalah Encik Iqbal. Encik Iqbal cakap nak maksud bagi nama Encik Iqbal adalah mengejar kejayaan. Betul. Dan Encik Iqbal juga cakap bahawa dia daripada dulu macam mana tadi? Biasa sahaja dalam pelajaran macam tu kan. Kemudian Encik Iqbal teruskan juga hidup tu. Baik, kita pergi kepada Cik Hazim lah. Hazim. Nama benar apa tadi? Cik Hazim bin Osman. Okey. Boleh beritahu siapa yang bagi nama? Saya sebenarnya tu pasti, tapi tak tanya kan siapa bagi nama dekat anak. Kata tu pada parent pun dia. Oh, tak apa. Balik sesi nanti atau balik kampung tanya. Okey. Mungkin boleh bagi tahu sikit apa maksud Hazim kita. Maksud ayat ini Quran Hazim tu agung. Oh, faham. Hazim. Jadi daripada nama tersebut, apa yang Hazim dapat ambil daripada nama tersebut? Satu, saya ni kata anak sulung kan. Apa semua maknanya yang masuk universiti pun first pun saya. Apa benda yang buat pun saya lah orang pertama keluarga apa semua. Sebenarnya pun ibu bapa pun tak masuk ibu. Saya pun sampai SPM dia, mak sampai ijazah juga, tapi saya anak sulung. Jadi apa benda pun adik-adik pun tengok saya dulu. Kata macam yang utama agung mula-mula sekali. Tu saya kata boleh kata mulai panduan lah. Okey, apa yang saya faham daripada nama Hazim yang bermaksud agung tersebut, Hazim sebagai anak sulung, Hazim guna ambil maksud daripada nama tersebut supaya bagi contoh kepada orang lain, adik-adik sebagainya. Okey, ada apa-apa yang kau lagi tak berkaitan dengan nama? Tak ada. Berkesan kepada motivasi ke apa, dari segi pencapaian akademik ke apa sekarang mungkin boleh kaitkan? Ya, daripada apa, kalau pencapaian dunia apa semua tu sama lah. Macam saya yang orang kata yang first yang hadapi pada adik-adik kan. Maksudnya orang utama semua. Jadi yang sebelum macam saya cakap ni apa benda tu semua adik-adik makin ikut saya. Okey, terima kasih Hazim. Okey, seterusnya kita pergi pada Encik Syazrin. Betul? Boleh bagi tahu tak siapa yang bagi nama? Okay, nama tu sebenarnya mak saya yang bagi. Oh, mak. Mak bagi. Kenapa mak pilih nama? Mungkin saya pun tak tahu. Mungkin kalau dengar tu Syazrin tu saya secara jujurnya saya tak pasti. Mungkin Syahrir kita boleh dengar biasa dengar kan. Okay, Syazrin tu saya tak tahu tak berapa pasti maksud. Tapi Ashraf tu yang maksud. Okay, Ashraf tu maksud baik. So bila Muhammad Syazrin bila kita letak nama Muhammad, dalam Islam kan Muhammad tu apa Nabi kita kan. So
benda tu pun satu macam kata bagi motivasi juga, sebab kita tahu macam mana apa kepribadian anak Muhammad kan. So bila baik tu Syazil tu saya tak pasti lah maksud dia apa, tapi Ashraf tu maksud dia baik lah. Okey, maksud nama yang sangat baik. So saya nak tanyalah bagaimana maksud nama tu bagi kesan kepada Cik Syazrin dalam kehidupan seharian ke? Sebenarnya kesan tu banyak juga lah, sebabnya terutama sekali dekat diri saya sendiri, memandangkan saya sebelum ni ni cerita dalam konteks akademik lah. Saya sebelum ni pun 3 tahun tak bersekolah disebabkan sakit, dan benda tu macam bila macam bagi semangat juga lah, sebab bila sakit saya tu makan masa lama membuatkan saya tak boleh pergi ke sekolah. Jadi saya hanya bersekolah untuk pengalaman sekolah saya, mungkin sekolah rendah tu selama 6 tahun lah, tapi untuk pengalaman sekolah menengah ni sekejap je. Saya hanya bersekolah selama setahun setengah je, sebab disebabkan masalah kesihatan tersebut lah. Jadi bila ada waktu persekolahan saya ni pendek je, jadi saya rasa tak puas sekolah, dan saya mengambil keputusan untuk sambung STTM lah, disebabkan saya tak puas pengalaman bersekolah tu. Jadi disebabkan STTM pun dijalankan di sekolah, saya rasa saya nak lagi pengalaman dekat sekolah tu. Jadi saya sambung STTM, dan alhamdulillah lah, kiranya ada juga rezeki untuk saya, walaupun saya tak macam perjalanan akademik saya tak macam orang lain, tak pergi ke sekolah apa semua tu, tapi macam dia satu semangat lah untuk saya. Dia macam bila kata baik ni, tambah pula saya ni seorang lelaki, anak sulung daripada 2 beradik je. Jadi apa-apa pun penanda aras tetaplah diri saya. Orang akan pandang saya, adik saya pun akan refer kepada saya. So bagi saya nama tu pun macam satu motivasi juga lah, bila sebut baik apa semua tu kan. Dia macam bagi saya semangat semua. Walaupun saya tak bersekolah, saya tak boleh putus asa macam tu je. Saya cuba juga pergi sekolah untuk ikhtiar apa yang patut, dan family paling banyak lah bagi support buat saya untuk sekolah. Dan alhamdulillah lah saya dah sampai ke tahap ni sekarang. Okey, saya rumuskan balik apa yang Cik Syazrin cakap tadi. Daripada nama Ashraf tadi yang bermaksud baik, Cik Syazrin boleh ambil iktibar ataupun praktikkan dalam kehidupan saya, yang mana Encik Ril pernah mengalami satu penyakit yang mana memberi kesan lah daripada sekolah apa tadi, sekolah rendah kan? Sekolah menengah sampai STBM. STBM tu STBM kira dah. saya form 1 sampai form 3 tu saya tak sekolah lah. Yang Jadi saya sekolah hujung form 4 baru start sekolah sekolah. faham. Terus sempat ambil SPM dia. Faham. Satu pengalaman yang sangat pelik juga lah kan. Jadi tapi bagaimanapun nama tersebut alhamdulillah dapat memberi kesan jugalah kepada Cik Riz sedikit. Okay, seterusnya Cik Syakira. Okay, boleh bagi tahu siapa yang bagi nama? Nama saya rasa mak dan abah saya lah yang bagi. Maksud nama saya Nur Syakira tu, Nur macam tahu Nur adalah cahaya. So Syakira tu membawa maksud yang bersyukur ataupun berterima kasih. Itulah maksud nama dia. Tapi kalau macam ada orang belak ke apa, kalau dia akan sebut nama saya sebagai Syakira, dia dah ubah ubah maksud dia, yang bermaksud pemabuk. So janganlah panggil Syakira. Jangan dengar ni. Saya panggil Syakira. Syakira. Okay, dari segi personality ke apa, mungkin boleh kongsikan sikit apa nama tersebut, boleh bagi kesan bagi diri Syakira. Kesan waktu muda saya tak tahu maksud nama saya yang bersyukur dan terima kasih. Tapi lepas ada jumpa buku nama-nama untuk berikan pada anak kan, saya tahu nama saya bermaksud tu, saya jadi macam kalau macam tu saya kena sentiasa bersyukur dengan apa yang saya ada, dan berterima kasih kalau berterima kasih pada orang-orang yang selalu dengan saya, buat baik dengan saya. Sampai sekarang lah saya amalkan benda tu. Kalau orang bagi apa-apa ke, orang tolong apa-apa ke, saya akan cakap terima kasih. Baik, okey, saya rumuskan apa yang Cik Syakira cakap. Cik Syakira cakap Nur itu bermaksud cahaya, dan Syakira itu bermaksud apa ni, bersyukur dan berterima kasih. Jadi daripada nama tersebut Cik Syakira jadi bersyukurlah apa yang orang buat baik pada, dan balas balik kepada orang tu kan. Dan Cik Syakira juga cakap jangan sebut Syakira. Okey, kerana ia akan mengubah maksud. Dengar tak semua? Okey. Pemabuk kan, pemabuk. Okey, terima kasih Cik Syakira. Seterusnya kita pergi kepada Cik Alia. Boleh tak bagi tahu siapa yang letak nama?
Okay, nama saya tahu ni waktu sekolah rendah. Waktu tu tengah sibuk macam masing-masing cari nama maksud kan. Semua saya cari dulu. Maksud lepas tu saya dah tahu, saya balik rumah saya tanya parent saya. Saya cakap, siapa yang bagi nama? Lepas tu mak saya cakap, mak saudara saya. Rapat juga dengan mak saudara tu. So dia yang bagi. So sebenarnya waktu saya dilahirkan tu sama dengan sepupu saya, which is anak yang mak saudara dia lah. So dia pun macam nak bagi nama So mak saya macam terima je kan. Waktu tu macam tak terfikir nak bagi nama apa kat saya. So dia terima je cadangan mak saudara saya tu. Maksud nama saya pun waktu saya cari tu, Nur tahu lah saya kan, Alia. Alia tu maksudnya yang tinggi ataupun ketinggian, tinggi yang tinggi sebab. So tapi saya tahu waktu sekolah rendah kan kita banyak main kan. Tapi bila dah tahu tu, macam saya jadikan tinggi tu sebagai satu motivasi saya nak belajar lah. So apa-apa saya nak yang tinggi, yang paling tinggi, yang paling paling tinggi lah. So benda tu macam cik lah bagi saya motivasi untuk belajar sungguh-sungguh untuk dapat result yang tinggi. Sebab perkataan tinggi tu, so apa-apa saya nak tinggi. Setelah faham. Okay, Cik Alia cakap nama diberi daripada mak saudara lah yang saya cadangkan kepada ibu. Kemudian nama Alia yang bermaksud tinggi tersebut, Alia apa-apa dalam akademik pun rasa nak yang paling tinggi. Macam tu kan, betul? Okay, so saya nak tanya lah, adakah korang pernah ambil tahu tentang nama korang sebelum ni? Apa perasaan korang bila korang tahu maksud nama korang dan bagaimana nama tersebut berkesan bagi korang? Okay, boleh nak share? Perasaan saya ialah saya amat gembira. Gembira sebab Nama baik. nama baik. Okey. Mungkin ada orang lain nak tambah? Mungkin hari ni bila kita bincang tentang nama kita, so kita perasa something yang mungkin kita lost ataupun kita rasa kita nak buat yang kita belum buat. saya waktu dapat tahu nama tu bukan mak ayah saya, saya nak marah. Sebabnya saya tanya semua adik-beradik, semua mak ayah yang bagi. Saya cakap kenapa saya orang lain yang bagi. Lepas tu mak saya cakap, fikir je lah. Sebabnya dah tahu maksud tu maksud yang baik. Jadinya mungkin benda tu bagi kesan kat saya. Sebab tu dia terima je nama maksud tu. Sebenarnya kan saya anak 3 daripada 9. So adik-beradik tu macam memang mak ayah tak tahu nak bagi. Macam lahir dulu baru fikir nama. Bukan waktu mengandung tu macam dah fikir nama awal lah. So macam mungkinlah sama je sebenarnya. Cuma kebetulan saya lahir tu sama dengan sepupu saya. Kebetulan dia pun nak bagi nama macam berpatah sekali kan. So dia macam bagi ikut cadangan nama kat saya. So macam apalah, saya pun macam syukur je lah kan. Benda tu macam marah kan. Kalau marah macam kecewa. Okay, mungkin orang lain ada apa-apa tak? Nak kongsi? Pernah tak sembang benda macam soal nama ni dengan orang lain? Pernah tak? Okay, ini kali pertama. Pernah kan? Cik Syah dah beritahu, Cik Bang kita ada? Ada ke tak ada? Saya sembang pasal nama ni sebab sekolah ni dah cikgu tanya, ustazah tanya apa maksud nama diberi tu. Macam awal-awal tu tak terfikir kan. Yalah, mungkin sebab just kita ni sebagai Malaysia nak ada nama YC just tu, tapi tak pernah pun terfikir bila sekolah rendah kan, nak fikir untuk tahu apa maksud dia. Jadinya bila tengok buku tu okey lah, tengok macam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, mungkin ada lagi yang tambah tak ada? Korang semua mengantuk kan? Okay, saya rasa korang semua mengantuk ke sakit pinggang. Kita buat sedikit aktiviti lah untuk hilangkan rasa mengantuk tu. So aktiviti ni diberi nama ikut apa yang saya cakap, jangan ikut apa yang saya buat. Boleh? Contoh, saya cakap sentuh bahu. Betul? Sebab apa? Sebab sentuh bahu. Ikut apa yang saya cakap, jangan ikut apa yang saya buat. Boleh? Kita cuba. So, cuba perhatikan kawan yang mana salah tadi. Cuba sentuh mulut. Tak bukan lagi. Cuba sentuh telinga. Cuba sentuh pipi.
Okay, semua tengok kat saya semua tengok kat saya. Cuba sentuh perut. Okay, nampaknya okay, bagus. Okay, ada satu lagi saya mungkin saya nak share sedikit beberapa senaman yang korang boleh guna untuk aktifkan korang punya otak kanan dan kiri. Contoh macam ni. Cuba buat. Tembak tangan kiri. Okay, kemudian buat macam ni. Cuba buat dengan laju. Apa yang korang boleh cuba buat dengan laju, boleh tak? Nampak macam orang cacat kan, macam kelakar. Tapi ia akan membantu otak korang berfungsi. Dan korang boleh refer banyak sebenarnya dekat YouTube. Boleh tak? Itu buat apa tu? Okey, yang satu lagi, cuba korang buat macam ni. Korang kan duduk kan? Okey, makan saya. Buat macam ni, satu tepuk. Okey, lepas tu korang tukar. Tukar, 1, 2, 3, 4, 5. Tukar, cepat tukar. Saya nampak ada yang buat macam ni. Betul tak? Saya pun tersalah juga. Okey, cuba buat. Betul tak? Okey, itulah beberapa latihan untuk korang latih otak korang. Okey, dah hilang ngantuk dah? Dah. Okey, dah? Baik, kita masih ada masa yang agak panjang. Okey, tadi kita dah bincang nama. Sebab saya nampak awal tadi korang tak nak bercerita tentang isu yang mungkin korang nak bawa, nak kongsi. So saya go through kepada korang punya nama. So dekat situ korang dah boleh bercakap lah. Jadi boleh tak saya nak teruskan sesi? Mungkin ada sesiapa yang nak berkongsi sesuatu tentang diri dia. Ada ke? Mungkinlah ada masalah atau beberapa perkara yang sedang dialami apa. Mungkin nak kongsi kesusahan atau apa-apa nilai diri yang kurang dalam diri dia, sesuatu yang diinginkan. Ada tak yang suka nak berkongsi? Saya. Okey, silakan. Saya nak kongsi itu perbezaan cara saya belajar semasa tingkatan 6 dulu dengan waktu saya belajar sekarang lah, ijazah. Jadi saya dapati pembelajaran saya pada waktu ijazah ni agak kurang. Tumpuan saya agak kurang. Tak semacam saya belajar pada zaman form 6. Ibu bapa saya pun masa zaman form 6 saya selalu duduk dalam bilik study hard lah kiranya. Sampai tapi sekarang ni waktu degree saya agak malas lah sebab mungkin faktor persekitaran ataupun pengaruh kawan apa kan. Jadi saya masih mencari untuk saya jadi seperti dulu balik. Seorang yang rajin belajar, selalu membuat latihan. Tapi sekarang ni saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya dulu form 6 kira okey, saya antara pelajar yang terbaik di sekolah. Semester 1 saya merupakan pelajar yang nombor 1, pointer yang tertinggi di sekolah. Dan semester 2 pun jatuh sikit. Lepas tu semester 3 naik balik. Jadi saya antara top 1, top 2 lah. Jadi masa anugerah STPM saya dapat 3.92 STPM, pelajar yang nombor 2. Nombor 1 perempuan, 4 flat. Dia seorang je 4 flat. Jadi apa yang saya kata tadi lah, waktu degree saya sangat berbeza saya belajar. Sebab mungkin faktor pandemik COVID-19, jadi cara belajar kan online kan, jadi kita malas tahu. Saya dulu masa SEM 1 kan kita start je terus COVID kan. Terus waktu pandemik. Jadi saya masa belajar SEM 1 dulu kan, biasalah kelas online. Jadi kadang-kadang scan, lepas tu tutup, macam tu lah. Jadi saya belajar lah, macam malas juga lah. Tapi SEM 1 saya okey, saya dapat dekan lah SEM 1 3.68. Lepas tu saya pun rasa selesa lah. Apabila saya SEM 1 dah tinggi dah kan.
Naik SEM 2, saya buat perkara yang sama. Saya tidur waktu kelas lah. Apa doktor tanya, saya buat diam. Dan SEM 2 saya jatuh. Pointer saya drop ke 3 lebih, 3.37. Lepas tu terus ke SEM 3, saya masih sama lah. Sebab online masa tu kan, sama. Lepas tu agak naik sikit lah, 3.48. Lepas tu SEM 4 terus jatuh. Waktu tu kita dah belajar separuh lah. Separuh online, separuh face to face. Tapi saya account SEM 4 jadi kira berat jugalah. Antara yang berat lah subjek Financial Accounting 4 dengan Management Accounting 2 tu memang berat lah. Jadi pointer saya jatuh terus ke 3.17. Sampai SEM 5 pun 3.1 lebih. Sekarang ni SEM 6 saya tak tahu. Jadi mungkin saya main-main dulu. Tapi sampai sekarang ni saya tak dapat rentak lagi macam mana saya nak jadi seperti dulu. Okey. Baik, saya rumuskan sikit apa yang Encik Syah cakap. Encik Syah merupakan seorang pelajar yang sangat bagus dahulu, yang cemerlang dalam akademik, terutamanya waktu SPM, betul? Dan kemudian bila naik universiti disebabkan oleh pandemik COVID-19, Encik Syah mula merundum prestasi Encik Syah. Dan Encik Syah juga ada cakap mungkin bila naik kepada universiti, prestasi Encik Syah menurun sebabkan keseditaran. Tadi kan disebabkan kawan. Okey, baik. So saya nak tanyalah, kenapa Encik Syah rasa di antara faktor-faktor yang tadi, yang mana Encik Syah rasa memberi kesan yang paling besar terhadap prestasi Encik Syah? Saya paling besar apa faktor? Faktor kan tadi Encik Syah cakap mungkin disebab COVID-19, mungkin daripada kawan, perangai Encik Syah sendiri yang suka tidur dalam kelas. Ya, dan sebenarnya kita tak boleh nak salahkan apa yang terjadi. Seperti pandemik ni, kita tak minta pandemik itu berlaku. Tapi saya boleh katakan ia adalah daripada saya sendirilah. Malas itu datang daripada diri sendiri. Kalau orang lain tegur pun, kalau kita malas tak buat, kita takkan dapat ubah diri kita kecuali kita sendiri. Diri kita je boleh ubah diri kita. Orang lain hanya membantu saja, memberi dorongan apa. Yang mampu mengubah sebenarnya diri kita sendiri. Okey, mungkin beberapa perkara lah bila Encik Syah sedar, Encik Syah mula merundum, apa yang Encik Syah dah cuba lakukan? SEM 7 ni saya dah lakukan, saya mulalah buat berusaha bersungguh-sungguh. Dan saya tidak seperti orang lain. Orang lain ambil elektif yang susah sikit. Jadi sebab saya masa SEM 6, SEM yang lepas, saya ambil elektif yang agak susah, ekonomi, mikroekonomi. Jadi itu menjatuhkan pointer saya. Jadi SEM ni saya ambil 2 elektif yang senang. Saya belajar balik lah basic accounting. Saya ambil basic accounting dengan intro to accounting. Jadi saya nak cuba naikkan pointer saya balik lah. Supaya saya dapat dekan. Sebab saya dapat dekan hanya SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4, SEM 5, SEM 6 tak ada dekan. Jadi saya harap untuk membangkitkan semangat saya cuba berusaha untuk pengakhiran saya ni di SEM 7 dapat dekan. Sebagai pengakhiran saya. Terima kasih. Okey, saya rumuskan sedikit. Encik Syah dah mula lakukan ambil elektif yang lebih senang, betul tak? Jadi prestasi Encik Syah insya-Allah semakin meningkatlah sekarang. Okey, faham? Okey, pada masa yang sama kalau kamu semua ada idea ke apa, mungkin nak bagi tambahan kepada perkara yang boleh dilakukan Encik Syah, boleh beritahu juga. Seterusnya kita pergi pada orang lain. Saya tak mahu. Okey, nak teruskan. Ray, boleh cerita, mungkin ada apa-apa nak sampaikan malam ni? Saya sikit je lah. Adalah sikit sebenarnya satu perkara yang sampai dari dulu sampai sekarang, saya macam ada satu perspektif orang akan pandang saya daripada saya, which is perkara yang saya cakap tadi. Sebab saya before ni perjalanan saya tak sama dengan orang lain. Perjalanan akademik saya je lah. Saya tak bersekolah, kalau saya tak ambil PT3. Benda tu sebenarnya boleh dikatakan menghantui saya sampai sekarang lah. Walaupun saya dah sampai tahap ni,
Tapi bila orang macam throwback benda tu tadi, kita tak melalui fasa tu. Jadi setiap kali orang mestilah siapa-siapa akan bertanya dulu PT3 dekat mana kan. Walaupun benda tu sebenarnya tak bagi kesan apa pun, walaupun kita tak ambil PT3 sebenarnya kita boleh je naik form 4 kan. Tapi sampai sekarang benda tu menghantui saya. Walaupun kita cakap kat diri sendiri ni cuba jadi positif. Benda tu alhamdulillah memang kita stay positif dengan benda tu. Kita pun dah reda benda tu berlaku kan. Cumanya sampai sekarang tu saya ada satu perspektif, orang tetap akan pertikaikan kisah silam kita. Walaupun kita dah sampai tahap ni, tapi orang keliling ni kita tak tahu hati orang kan. So benda tu macam bagi satu impact yang besar daripada saya. Kalau dia macam satu, nak kata saya overthinking pun boleh kata macam tu jugalah. Macam mungkin orang ni akan pandang saya dekat aku macam tu kan, sebabkan saya punya kisah silam tu. So macam tu lah. Dan benda tu sampai sekarang sebenarnya, sampai sekarang walaupun saya dah sampai tahap ni, tapi apapun saya syukurlah juga kan, sebabnya dah tahap ni dan nak habis pula degree apa semua kan. Walaupun saya tak bersekolah, saya macam setiap kali tu saya akan cakap, kau dah sampai tahap ni, jangan pandang yang dah lepas tu, jangan pandang yang lepas lah. Kita just biarkan berlalu je. Cumanya perspektif tu je lah. Setiap kali tu mesti orang akan pandang saya. Itu je lah satu masalah yang terbesar saya rasa setakat ni lah. Okay, faham. Okay, saya rumahkan sedikit. Cik Syazri berasa sentiasa dipandang serong, dan Cik Syazri rasa mungkin disebabkan oleh overthinking Cik Syazri sendiri. Tetapi alhamdulillah perkara itu berjaya diatasi lah sampai sekarang. Mungkin masih saya boleh tanya, adakah perasaan itu masih ada? Perasaan overthinking. Overthinking. Dia ikut situasi jugalah sebenarnya. Kadang-kadang kalau macam kita kan, ialah kita sebagai seorang student ni stres lah apa semua tu kan, kadang-kadang kita overthinking dekat benda tu. Tapi kadang-kadang dia macam mana cakap, kita ni dah macam banyak sangat fikir, dia akan terfikir juga benda yang dah jadi tu kan, pasal benda tu kan. So sebenarnya ada boleh saya simpulkan, ada masa dia terfikir, ada masa tak. Tapi still under control lah, boleh control lagi, boleh dikau lagi lah perasaan tu. Faham. Mungkin ada tak sesiapa nak share, dia pernah mengalami overthinking bagaimana Cik Syazri? Pernah tak? Cuma nak tanya, boleh tanya. Dekat soalan untuk penyakit ni, boleh tak saya tanya? Tak boleh. Penyakit tu penyakit jenis macam mana? Penyakit. Saya pun nak kongsi benda ni secara terbuka je. Sebenarnya dulu saya sebelum mula-mula sekali saya kena penyakit ni, waktu tu saya form 1 2013, saya pernah bersekolah di asrama lah, Mak Hafiz Negeri Pahang selama 5 bulan. Dekat asrama tu lah saya kena mungkin kalau dalam kata mudah tu penyakit yang berkaitan dengan sixth sense. So penyakit yang berkaitan dengan sixth sense tu. Dan sejak daripada benda tu, jadi pihak asrama dia macam bagi solusi. Dia macam tak nak, sebab dia kehadiran saya terjejas, so rosakkan image sekolah tu kan. Dan dia mengambil dia bagi cadangan lah dekat family saya supaya berhentikan saya pergi ke sekolah harian. Tapi nak jadikan cerita, penyakit saya ni tak baik-baik lah. Walaupun saya dah form 2 tu saya dah pergi ke sekolah harian, dan perjalanan ke sekolah harian saya tu, setiap kali saya nak masuk sekolah tu memang tak boleh nak masuk sekolah. Saya pengsan lah semua tu, dia sebab berkaitan dengan penyakit lah. Dia seolah-olah macam ada barriers lah, dia tak bagi saya untuk belajar semua tu lah. Dan perkara tu berlarutan sehingga saya 2015 lah. Dan yang menyebabkan saya tak boleh ambil PT3 sebabnya saya tak belajar berlangsung. Saya memang tak pergi sekolah langsung. Kalau pergi sekolah pun, saya duduk di bilik kaunseling je. Walaupun cikgu kaunseling cuba untuk macam bawa saya ke kelas, tapi bila saya nak masuk kelas tu tak boleh. Dan saya nak, tak kalau benda pun dah berlaku, saya share je. Saya pun sebenarnya ada pengalaman pergi psikiatri. Pernah juga ambil ubat psikiatri. Pernah lah ubat, pernah jumpa doktor, macam-macam doktor dekat psikiatri. Tapi dari side hospital psikiatri tu sendiri, dia tak percaya penyakit tu. So macam kat situ juga dia macam nama saintifik apa? penyakit Dia nak cakap, dia macam gangguan malam habis lah, sixth sense. Ya, gangguan malam habis lah. Cumanya belah side doktor tu dia tak percaya benda tu, dia kaitkan ni, dia kata saya buat-buat. Jadi benda tu pun dah downkan saya, downkan family saya. Waktu tu Allah je tahu macam mana family saya hadap dengan orang-orang kampung semua. Amat pula saya lelaki,
tak pergi sekolah. Macam waktu tu memang panas serong lah. Dan waktu tu umur saya baru form 2, 14 tahun. Kenapa kau pergi ikut mak kau? Macam orang akan tanya, kenapa dia tak pergi sekolah? Waktu tu memang mak saya, ayah saya yang hadap benda tu. Walaupun dah berubat rata-rata, psikiatris saya dah makan ubat, benda tu makin menjadi-jadi. Bila saya makan ubat psikiatris, side effect dia adalah saya jadi kuat makan. Jadi macam tak boleh kontrol. Dan banyak jugalah perkara-perkara lebih daripada negatif daripada positif lah. Jadi saya sendiri yang cakap kat mak saya tak nak pergi psikiatris. And then saya sendiri stop, family saya stop sendiri, tak ada cakap inform hospital ke apa. Saya stop sendirilah pergi psikiatris tu. Dan Alhamdulillah, saya berhenti makan ubat, saya berhenti jumpa doktor. Benda tu boleh terkawal, sedikit terkawal lah. Dan slow-slow saya pun pergi jumpa perubatan Islam. Sebab benda ni saya rasa more tu jiwa saya sendiri yang lemah semangat ni dengan perkara tu lah, penyakit yang siksa tu kan. Dan Alhamdulillah saya sihat sepenuhnya 2016. Waktu tu dah hujung. Jadinya sekolah yang untuk pengetahuan semua, sekolah harian ni saya dapat peluang tak akhir. Waktu tu PPD, Pejabat Pelajaran Daerah, sekolah itu saya dah tukar sekolah harian yang first, and then saya berhenti. Jadi sekolah tu dah macam tak boleh. Saya pergi sekolah lain pun buat perkara yang sama, saya berhenti, tak boleh juga. Dan sekolah yang tak akhir tu Alhamdulillah dia macam bagi peluang lagi kat saya lah. Jadi kalau saya tak dapat peluang tu, saya tak ada harapan pergi sekolah. Tapi nak jadikan cerita, saya kuatkan semangat pergi sekolah. Walaupun benda yang sama berlaku, saya tak boleh masuk ke kelas, saya tak boleh belajar semua, saya tetap duduk bilik kaunseling. Tapi benda tu slowly bila usaha, sebab bila melibatkan sukses ni, fahamlah diri kita dah ni, kita pun boleh dengan persekitaran yang macam tu kan, kita boleh nampak apa semua tu kan. Jadi benda tu mengganggu tu, bila mengganggu tu memang tak boleh, totally tak boleh. And then pengetua kat situ waktu tu dia baca penolakan tu, dia baik lah. Dia kata cuti dulu lah, dia tak buang terus, tapi dia bagi cuti, suruh saya berobat. Sihat sepenuhnya baru saya pergi. Dan Alhamdulillah yang saya sihat sepenuhnya tu akhir 2016 tu, saya ada berobat dengan ustaz dia lah. Dia memang sepenuhnya macam orang kata serasi lah berobat tu kan. So saya sihat sepenuhnya, saya boleh pergi sekolah. Dan saya nak catch up tu, aliran sains memang saya tak boleh ambil lah. Jadi saya ambil aliran kemanusiaan, saya ambil 8 subjek je, perdagangan, seni semua tu kan. Cumanya dalam banyak-banyak subjek tu, matematik tu kan dia bersifat yang macam kena tahu formula semua tu. Cuma math tu saya kurang sikit lah. Tapi subjek lain tu Alhamdulillah saya boleh catch up. Dan waktu itu barulah dapatlah vibe kat sekolah tu kan. So macam kat situ lah timbulnya minat kepada subjek perdagangan. Waktu tu berkaitan dengan perniagaan. Dan Alhamdulillah cikgu tu sendiri tak sangka, sebab saya baru berapa sebulan di sekolah, tapi saya boleh kalahkan budak lain, saya dapat skor A untuk subjek tu. Waktu tu kelas saya 4, kelas kedua terakhir lah. Dan waktu nak masuk form 5 tu, saya di offer untuk pergi naik kelas, tapi saya tak nak. Sebab saya tahu walaupun waktu tu result akhir tahun saya tu kiranya melayakkan saya untuk naik kelas lah, tapi saya tak nak sebab saya dah selesa dengan kelas tu. Biarlah kelas belakang macam mana kan. Jadi saya selesa, tapi saya jadi target budak SPM. Jadi waktu tu saya seorang je dari kelas, dalam kalangan kelas yang belakang kan, yang lain semua kelas depan. Jadi situ pun macam macam ada overthinking juga kat situ lah. Aku boleh buat ke tak ni, aku boleh buat ke tak ni. Kalau boleh lah, saya macam lah memandangkan isu yang percintaan Encik Rin bawa ni sangat, orang cakap rare lah bagi. Sampaikan ada yang bertanya kan Encik Rin, sebab orang nak tahu. Mungkin kalau boleh saya tanya, apakah macam contoh simptom-simptom pertama, mungkin boleh cerita pasal simptom awal, kemudian apa yang kesan-kesan yang paling awal lah yang melibatkan Encik Rin perasan ada something yang tak kena. Okey, sebenarnya waktu asrama tu saya mula dengan demam je sebenarnya. Demam dan saya muntah-muntah. Dan waktu saya muntah-muntah tu sebenarnya saya bawa balik dari program. Biasalah kalau sekolah asrama ni ada program. Waktu tu ada program selawat. Kiranya macam balik daripada selawat tu, tiba-tiba saya macam tak sedap badan, balik bilik. Bilik tu macam rasa tak sedap badan, nak demam. Besoknya tu saya muntah. Kebetulan besoknya tu waktu hari setiap Sabtu akan ada outing lah, betul kan. So outing tu waktu mak saya call, macam mak saya call mak saya lah. So ambil saya demam, dan demam tu tak baik-baik. So boleh kata tanda awal tu saya start dengan rasa tak sedap badan lah. Sampailah 3 tahun tu, sampai 2015 tu macam tu lah rasa. Dan saya mulalah nampak dia start nampak tu, itu yang lagi kan jadikan saya lagi tak itulah. Jadi bila pergi psikiatri tu, totally dia tak percaya, dia kata saya buat.
Itu je lah yang simptom yang saya boleh kata simptom awal yang ke arah tu kan. Okay, saya rumuskanlah secara kasarnya penceritaan Cik Rin tadi, yang mana Cik Rin ada overthinking dan berasa orang pernah sero, kemudian pernah mengalami penyakit sampai jumpa psikiatri. Kemudian adalah cerita-cerita awal yang Cik Rin cerita, saya contoh tadi muntah-muntah kan. Kemudian mula nampak benda yang mistik. Okay, terima kasih atas penceritaan. So mungkin orang lain pula, malam ni kita bagi semua orang untuk bercerita. Saya dah nampak ada yang mengantuk. So untuk elak mengantuk, korang sepatutnya bercakap. Minta maaf tanya tadi. Boleh tak? Okey, boleh. Saya ingat nak tanya kita apa. Teruskan. Nazim pula. Mungkinlah nak share apa-apa. Kalau boleh tolong share lah something malam ni untuk kita bincangkan bersama. Jangan rasa malu. Saya nak share. Okey. Macam tadi kan ada cakap pasal pelajaran lah. Ni pun saya nak sharekan pasal pelajaran juga. Macam saya sebelum masuk ke universiti, saya seorang pelajar college vocational. Ada yang tahu college vocational kan? Waktu mula-mula saya masuk college vocational, biasalah tanggapan orang tu college vocational, budak yang tak boleh bawa akademik masuk bidang kemahiran. Macam tu lah anggapan orang. Sebab dulu pun waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah, saya bukan seorang yang budak pandai lah. Seorang budak pandai. Tapi dia macam Allah tu dah atur, baik, cantik. Jadi saya memilih untuk masuk college vocational lah. Memang masa tu pun college vocational bukan memang dipandang bawah, walaupun dia ada diploma memang dipandang bawah lah. Macam setiap dia macam memperbaharui tau sistem vocational tu. Macam nak cakap nak sambung belajar pun boleh ke sambung belajar, sebab kita nak buat MQA lagi apa semua kan, dapat ke MQA kita punya kursus apa semua tu. Memang orang akan cakap kira nak panggil saya dia sekolah mana? Kuliah vocational. Kuliah vocational. Tak ada SPM lah. Macam tu orang akan macam tak ada SPM, rugi lah tak ada SPM ni kan. Lepas tu, tapi kita cakap lah kita ada sijil. Even kita tak ada SPM, kita ada sijil diploma untuk menggantikan SPM tu. Lepas tu bila macam tawaran untuk masuk universiti pun dia macam ada PJJ, banyak yang PJJ apa semua. Jadi kita macam agak down lah juga untuk sambung belajar. Tapi kita ada perasaan macam kita nak cuba suasana belajar di MCT, apa pun nak try kan. Lepas tu kita pun ambil lah macam semua kan, ambil MUET. Saya cuba ambil MUET apa semua. Mula memang rasa macam boleh ke sambung belajar, kita ni budak KV je, macam tak layak je kan. Lepas tu ambil MUET, dia macam mana perjalanan tu dia macam lurus je perjalanan tu. Ambil MUET, kita pergi daftar apa UPU kan. Waktu daftar UPU tu pun macam tak ada senarai kos yang kita macam yang sesuai dengan kita. Macam waktu tu macam cakap kat abang macam tak ada je yang best, macam tak ada sesuatu era ni. Boleh tak macam yang ada pun UUM lah, UUM pendidikan. Boleh ke kalau ambil pendidikan jadi cikgu? Abang cakap okey lah, ambil je lah. Macam tu kan, ambil je. So kita ambil tiba-tiba dapat. Lepas tu bila dapat dan cikgu-cikgu KV semua dapat tahu apa semua, dia macam terkejut lah. Sebab sebelum ni senior apa semua memang ada yang sama belajar, tapi IPTS. So bila kita dapat tu, dia orang macam terkejut dan tanya kita macam kita dapat apa proses kita. Maksudnya kita punya sijil tu dah melayakkan kita untuk kita sambung belajar. Maksudnya budak KV tu pun boleh sambung belajar, sambung belajar pindah universiti. Macam tu lah. Okay, izinkan saya bertanya sedikit lah. Okay, saya rumuskan terlebih dahulu. Cik Syakira pernah
bersekolah di College Kitchener, kemudian menyambung pengajian sehingga sekarang lah degree dalam bidang pendidikan. Dan saya terdengar tadi ada sesuatu yang Syakira cerita tentang bila orang cakap wah awak budak KB kan. So saya nak tanyalah, saya nak tanya perasaan Cik Syakira. Apa yang Cik Syakira rasa waktu tu? Kalau saya ni sensitif ni. Kalau perasaan ni memang sedih lah. Ada macam sedih lah sebab kita nak cuba yang terbaik. Sebab waktu PT3 tu saya dapatlah peluang untuk sambung kelas sains. Apa? Saya macam kalau cakap ni saya macam sensitif sikit lah. Tapi saya memilih untuk ambil KV sebab saya tahu tahap saya. Tak apa, kalau nangis je. Kalau rasa tak boleh nak go, tak apa, tak payah cerita. Macam tu lah. Tapi untuk proses ni macam mungkin sebab saya tak tahulah, tapi lepas saya masuk KV, saya rasa macam ada hikmah kenapa Allah tetapkan jalan saya ke sini. Macam tu. Lepas tu lah macam saya lebih sangka baik ada Allah, sebab dia macam mana? Dia lebih tahu mana jalan yang terbaik untuk hamba-hamba dia. Silakan. Tak boleh ambil masa tu. Pandangan saya untuk stigma masyarakat, masyarakat tu memang yang saya belajar, kita memang tak boleh ubah. Terus sekali kita boleh bagi tahu dia, tapi macam ada pepatah dia tak lalat lebah bagi tahu lalat yang bahawa madu tu lagi sedap daripada tahi, betul tak? Tapi yelah, stigma orang kan, kita betul, kita tak mampu. Betul, sangat betul. Macam saya pun pernah hadapi juga stigma ni. Cuma yang saya ambil, Okay, saya dengar tadi saya juga pernah hadapi. Mungkin boleh start berkongsi, mula berkongsi. stigma ni macam pembelajar juga, sama juga. Sama atuk saudara saya, dan cikgu saya. Saya pernah juga jumpa cikgu kaunseling masa STPM pas SEM 2 kan, dapat result ni tiba nama kena naik, dia jumpa kaunseling. Aduh, waktu tu memang cakap expect lah jumpa je kan, tak buat apa. Masa masuk dia cakap, saya ingat juga ayat dia cakap, kau ni nak buat apa datang sini? Kau ni bukan pandai ke apa? Tiba kan masuk, tiba kena macam tu dengan cikgu kaunseling. Kita lelaki biasalah marah kan, cuma kita sembunyi lah. Nak marah, cakap dengan belakang. Kadang-kadang pergi jalan dengan barang dia apa, itu biasa lah kan, lelaki. Cuma bila saya belajar masuk jurusan kerja sosial ni, ada hikmah lah sebenarnya. Ada hikmah. Mungkin boleh kongsikan sih macam mana hikmah dia. Macam mana hikmahnya? Lah, kerja sosial mungkin Cik Azlin boleh tahu kan macam mana kita orang belajar kan, sebab satu sekolah kan. So kat sini ada juga belajar pasal psikologi apa semua. So memang cakap untuk ubah tanggapan orang ramai ni susah. Memang susah sangat. Kita tak boleh pun nak ubah stigma dia, cakap benda tu bahaya, tapi dia tak buat sebab mungkin tradisi dia, adat dia dulu. So tak boleh buat apa lah. Cuma kita boleh mungkin pada generasi yang baru kita boleh cakap lah benda tu jangan diikuti. Kita cakap lah macam yang Cik apa? Syakira. Cik Syakira hadapi kan. Tanggapan orang tu terhadap college vocational biasa, permainan. Pada ibu bapa saya pun sama. Adik saya pun yang nak belajar, dia form 4 tapi dia nak belajar dalam kemahiran, tapi ibu bapa saya macam menghalang. Saya cakap lah dengan dia, kenapa pula nak menghalang? Sebab sekarang peluang untuk kerja, peluang kemahiran ni lagi besar sebenarnya daripada akademik. Sebab saya sendiri ikutkan, saya nak masuk college vocational. Saya sendiri target sama ada sekolah teknik atau vocational ataupun
rancangan saya lepas belajar ni, saya nak ambil mekatronik. Mungkin Cik dah tahu kan. Okay, sebab saya buat stok kejap sebab saya nak saya bagi ruang kepada Syakirah untuk tadi untuk redakan dia perasaan dia kan. So dah okey sekarang? Dah okey. So bila dah luar ni, cuba share sikit apa perasaan bila dah luar ni. Rasa lebih okey ke? Yes, okey tu okey sebab nak bagi tahu kat orang sebenarnya mana pun kita belajar, apa pun kita ambil, benda tu jangan pedekitkan lah. Jangan pedekitkan sebab kita tak tahu jalan kehidupan apa yang Allah dah tetapkan untuk hamba-hamba dia. Macam tu. Sebab kalau even pun awak daripada sains ekstrim, belajar pandai, masuk universiti apa, tapi bila macam mana Allah tu kalau nak hancurkan sesuatu sekejap je, tiba-tiba boleh jadi dadah ke, tiba-tiba boleh jadi macam kerja biasa-biasa ke, macam tu. Dia bukan apa yang kita ambil sekarang ni, itu bukanlah sebenarnya. Memang kita rasa okey, lepas ni kalau kita ambil sains nanti kita boleh jadi sambung belajar universiti, ambil doktor apa semua ni kan. Tapi benda tu perancangan kita, tapi perancangan Allah tu lebih cantik, lebih baik. Macam tu lah. Terima kasih Syakirah. Mungkin Cik Iqbal boleh teruskan. Tadi macam soal mekatronik dan sebagainya tadi. Sebab ialah saya sambung balik perancangan saya lepas belajar ni, saya nak ambil segi kemahiran. Ya, sebab saya bukan tak minat, cuma saya ni lebih suka kepada yang macam kemahiran sebenarnya. So saya target untuk bekerja sebagai klasik ataupun dekat belantar minyak sebenarnya. So lari bidang lah pada asalnya. Jadi benda ni nak berhenti pun dah sem 7 kan, 3 bulan. So ada lah bagi saya terima je. Cuma yang apa yang boleh saya cakap, stigma ibu bapa saya memang tak boleh buat. Cuma saya cakap kita terima sebab ibu bapa. So mana yang terbaik yang cakap kita ikut je. Plan yang belajar ni pun ibu bapa suruh, terima je. Mungkin ada saya celah sikit. Sebenarnya kalau nak belajar ni, dia macam lebih kepada minat kita. Macam saya masuk belajar perniagaan, masuk KB, sebab pergi lawatan ke sekolah KB, tengok diorang biasa lawatan kan, diorang akan tunjuk cara-cara. Saya minat 2 benda. Satu perniagaan, satu lagi kimpalan. Sebab apa saya minat kimpalan? Sebab diorang welding tu nak api-api di bawah tu macam, wah menarik juga benda ni. Bila pergi dekat penulisan perniagaan, kau tak biasa licin kertas tu, diorang tunjukkan cara pakai tu. Saya macam, oh best juga licin kertas ni pakai mesin. Ada juga pakai mesin dekat dalam perniagaan. Niat kan kita macam belajar teori, tapi sebenarnya benda tu ada amali. Macam-macam kita boleh belajar. Bukan sahaja macam kalau macam sekarang ni kita belajar okey, perniagaan apa dia punya teori-teori apa semua tak. Tapi kalau KB, kita bukan sahaja teori tu, tapi amali tu juga. Macam mana kita nak meeting, macam mana kita nak guna peralatan-peralatan yang ada dekat dalam pejabat tu, macam mana kita nak approach pelanggan, semua tu akan diajar secara amali, bukan teori. Jadi benda tu menarik lah. Okay, terima kasih Cik Iqbal dan Cik Syakirah. Nampaknya kedua-dua ni mempunyai persamaan dari segi akademik. So mungkin kita pergi kepada Cik Alia dan Cik Azim. Kalau boleh ceritalah something malam ni untuk kongsi lah. Kita pergi kepada Cik Alia dulu. Okay, nak share something malam ni atau apa-apa lah nak sampaikan kepada orang lain. Belajar tak ada masalah. Tanggapan parents terhadap saya punya pelajaran pun tak ada masalah. Saya masalah apa tu kita environment. Dari segi apa kalau boleh kongsikan? Saya ni ada macam satu sifat yang suka buat kawan ramai. Macam apa betul? People pleaser. Maksudnya kita please macam orang masuk dalam diri kita terima. Kita benda nak rapat. Lepas tu kita pula jenis macam buat baik dekat orang dulu, yang kita mengharapkan orang tu pun akan bagi mungkin sama terbagi. Contoh kita buat baik dengan dia, kehadapan dia akan bayang kita. Tapi saya amalkan benda tu dekat semua orang. Tapi bila saya tak dapat apa yang saya harapkan daripada orang tu, bukan harapkan dia macam terlampau baik, tapi apa yang kita buat baik kat dia tu, dia pun akan bila ke depan tu dia akan buat benda yang sama kita. Tapi benda tu menyakitkan hati sangat-sangat.
macam tak patutlah untuk semua orang ada sifat tu. Sebab benda tu yelah manusia yang kita macam tak boleh nak berharap sangat-sangat. Memang tak boleh nak berharap. Orang kata tak boleh berharap pada manusia, berharap pada Allah macam kan. Tapi saya jadi yang berharap pada manusia sangat-sangat. Sebab saya macam memang kita hidup ni macam Allah yang hidupkan kita apa semua kan. Tapi macam kita kan kat dunia, kita macam kita perlukan orang dengan kita. Tapi benda tu sangat-sangat mengganggu saya. Maksudnya bagi masalah. Tapi bila bagi masalah, saya macam tak apa lah, buat je dulu. Maksudnya kita fikir masalah tu macam still lagi layan orang baik kan. Tapi bila layan orang baik, tapi orang tu tak layan kita baik, dia sakit hati. Terus tu lah, macam tu je lah masalah saya lah. So yang lain saya tak ada masalah. Pasal belajar saya tak ada masalah, parents tak ada masalah. Saya masalah dengan kawan je, paling banyak dengan kawan. Faham? Mungkin saya boleh tahu macam mana masalah ni bagi kesan lah sedikit. Adakah ada tak bagi kesan pada Cik Alia? Sangat. Saya tak pernah ada yang apa kata minta help tu saya tak ada. Saya tak pernah orang yang saya ceria sebenarnya. Tapi bila saya dah ada masalah kawan, saya jadi macam saya ni banyak diam. Orang cakap tak ada mood, suka seorang-seorang. Macam tu lah efek paling buruk saya macam nak percaya orang tu dah tak ada lah. So macam last saya lalui masalah ni waktu form 6. Yalah form 6. Lepas tu saya macam penyat lah waktu masuk uni. Saya tak nak ada kawan baik langsung macam tu. Dia pun saya ada kan. Lepas tu saya mengharapkan benda tu tak berlaku lah. Macam bila masuk uni kita macam semua dah dewasa kan. Semua dah rasa macam mana kita nak dilayan kan. So kita macam kalau kita layan orang yang baik, mesti dia akan fikir dia akan layan terbaik. Tapi benda tu macam tak ada. Mungkin ada tapi orang yang kita harapkan tu tak buat lah. Macam tu lah. So dia macam mengganggu saya sikit lah. Tak adalah banyak tapi sangat sikit. Berasa sekarang saya buka sedikit. Cik Alia setakat ini tak ada masalah segi akademik macam orang lain. Cuma ada masalah segi persekitaran, environment, yang mana ia melibatkan kawan. Dan sedikit memberi kesan dari segi tak nak bercakap dengan orang kan. Jadi kan tetap cuba berdiam di lagi sasa lain ada tak? Dari segi akademik macam mana? Ada tak dari segi kesan terhadap pembelajaran? Macam nak cakap macam banyak kan bila lah kan kita kalau keep nangis hari-hari kan kita akan stress. Kita kan macam penat. So macam kita punya otak penat. Jadi kita kalau akademik macam turun sikit lah. Dia tak adalah teruk sangat jatuh down. Tapi nampaklah macam daripada sem 1, 2, 3 okey lagi. Bila lama-lama macam bukanlah tu cakap teruk tapi nampaklah macam result tu turun sikit. Macam tu sebab kita dah macam faham tak, macam malas. Tahap sampai malas nak hidup lah macam tu. Macam tu lah. Tapi macam kita ada parents kan. Ada parents macam niat nak masuk sini sebab parents. So macam sorry. Astagfirullahaladzim. Nak masuk sebab parents. So kita kan orang senang kan. So macam entahlah orang tak nak kawan ke apa benda kan. So macam tak apalah keep going sebab nak habis lah pun. So macam datang you sebab nak belajar. Sebab memang cerita daripada kecil. Dia cerita daripada cikgu, mak ayah sokong apa semua kan. Bila ada environment macam ni dia jago lah kan. So tak apalah teruskan. Sesuatu teruskan. Dia macam jatuh, terbangun balik. Sebenarnya sebab kita bukan semua kawan. Bukan semua kawan lah buruk. Macam ada lagi kawan yang ada kawan lagi yang baik. Macam sakit lah sebab kita berharap ke orang tu tapi orang tu tak boleh buat macam tu kat kita lah. Macam je lah dia sakit tapi sebenarnya macam ada kawan-kawan lain yang stay support. Sebenarnya boleh hidup lagi. Nampak macam alah masalah kecil je. Takkan rasa macam nak hidup kan. Tapi kita tahan dah berapa tahun. Dah setahun, 2 macam okey lah. Tapi kita dah anggap orang tu sebagai pendidik. Dah anggap orang tu sebagai pendidik kita. Tapi kita macam orang tu tak. Jadi macam kita down lah sikit. Tapi tak apa lah. Abang orang kata
Kalau orang tak nak, tak apa ya macam tu. Macam tu lah. Dia soalan tu dia tak ada orang lain. Saya tak ada macam stres belajar. Macam masalah belajar ke, masalah parent saya tak ada. Kawan lah, paling banyak saya kawan. Kalau tanya tu, saya tak nak share tapi saya tak tahulah. Tak ambil masa tu. Mungkin ada orang nak bagi kita kata semangat ke apa untuk Alia. Pernah tak cakap dengan dia terus terang dengan dia? Mestilah ada kan. Sebab contohlah macam korang kan ada kawan baik kan. Korang ada masalah dengan orang tu. Mesti korang macam aku tak boleh lah macam ni kan. Supposedly orang tu macam berubah sikit pun tak apalah. Tapi benda tu makin teruk. Orang macam mana? Kalau contoh kalau kau nak cakap aku, kau belah lah macam tu. Macam sakit tak hati macam tu lah. So kita macam tak tahu lah. Kita tak boleh sebab kita dah hidup dengan dia lama. Bila kita hidup dengan dia lama, macam semua tempat ada dia. Kita macam tak boleh tu. Benda tu sakit lah macam tu. Macam orang macam tak payah fikir lah dia. Tak boleh. Orang tu hidup dengan kita, jadi susah. Susah sebenarnya. Macam kira boleh bagi kan. Ada je kawan macam tu. Kita macam dia rasa apa yang dia buat tu semua betul. Tapi kita yang kena, kita yang kenal, kita yang akan sakit. Bila kita nak bagi tahu, bila kita bagi tahu dia, dia akan cakap, ya ke? Aku salah ke? Aku buat macam tu ke? Macam tu ke aku? Macam dia tak nak mengaku yang diri dia macam tu. Bila orang bagi tahu pun dia deny benda tu. Yang tak ada lah macam tu. So macam benda tu agak sakit jugalah. Macam kita sebenarnya kita mangsa, tapi orang tu macam play victim. Macam tu. So macam tak best. Bila ada kawan, ada circle kawan yang macam tu. Okay, terima kasih Alia. Sudilah berkongsi masalah yang mungkin sekarang mengganggu kan, sebab sedikit kan, tak ada perasaan dan sebagainya. Kita pergi kepada orang terakhir mungkin. Saya bukan nak bermasa, cuma kalau boleh malam ni kita keluarkan apa yang kita kongsikan supaya mungkin isu-isu tu saling berkait antara sesama kita dan kita boleh settle bersama, cuba selesaikan bersama nanti sesi seterusnya. Macam mana? Dia masalah belajar ni kata tak ada sangat. Sebab saya ni dia kata jenis seorang yang layan je lah. Macam mana orang kata kan, kena layan. Jadi tu layan je lah. Sebab tu saya tanya, sebenarnya saya nak tanya Cik Fazli kan, plan ataupun follow qada dan qada Allah? Maknanya bagi saya sebagai manusia, saya sebagai kaunselor sepatutnya tak boleh bagi nasihat, tapi ini adalah berdasarkan pandangan saya sendiri, yang mana qada dan qadar Allah SWT memang dah ditetapkan. Cuma kita sebagai manusia kena ada usaha dan ikhtiar sendiri. Kerana sebelum 50,000 tahun dunia ini diciptakan, qada dan qadar telah ditentukan, takdir kita semua dah ditentukan. Cuma sebagai saya bagi contoh, andai kata takdir kita memang dah masuk neraka, nama kita dah tertulis di neraka, persoalan saya, kenapa kita masih lagi sembahyang, solat dan sebagainya dan berzikir kepada Allah? Itulah menandakan kita punya ikhtiar supaya kita ni, amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jadi ia mesti bergerak seiring lah bagi saya. Percaya kepada qadar, kita tak boleh menolak benda tu kerana itu adalah rukun iman yang ke-6. Dan kita juga kena ada ikhtiar lah, Cik Azim. Okay, boleh sambung lagi apa yang begitu? macam mana? Saya ni kata kalau sebelum ni tak masalah kan, belajar semua. Maknanya kata berjalan lancar lah apa yang dia plan kan. Walaupun ada lain sikit kan. Ni nak cerita juga lah. Saya dulu pelajar sains, form 5 tu ambil sains kan. Kalau ambil sains tu SPM okey, dapat skor semua, bio A, fizik A apa semua kan. Sambung matrik. Bila sambung matrik ni, dulu cita-cita dari farmasi. Dari farmasi dulu je. Tapi bila masuk matrik tu tertariklah seorang lecturer ni, dia ajar sains komputer. Sebab saya matrik dulu dia ada 3 modul, 1, 2, 3. 1 tu full sains, 2 fizik, 3 bio. Saya modul yang 3 biologi dengan sains komputer. Maknanya nak cakap cerita kata yang sebelum tadi apa, plan dan juga qada dan qadar kan. Kita plan lain,
Tapi kenapa sampai sini, kenapa aku sini, kenapa kata, kenapa aku pilih ni faham tak? Maknanya kita plan lain, kalau pada Allah lain. Bila sampai matrik tu yalah target ambil bio mesti nak pergi ke arah biologi kan, farmasi ke X-ray apa semua kan. Bila dia kata Allah dah letakkan, maknanya bukan apa, kita apa kata dengan seseorang ni, lecturer sains komputer lah, itulah kata ubah saya punya jalan hidup lah, kata cara saya macam tertarik cara dia. Dia macam suatu peratu tukar bidang tu disebabkan dia daripada bio disebabkan dia tu suatu peratu tukar bidang masuk kepada sains komputer. Macam tu yang maknanya apa yang kita rancang ni kadang-kadang bila sampai satu masa tak follow flow je lah, malah aku nak plan apa benda. Betul tak? Kalau dulu saya plan ni tapi bila dah lari sikit sayang je lah, sampai mana tu sampai je lah, mana ikut je lah kan. Mungkin tu lah cakap bila masuk universiti ni saya ni dia macam jenis secure sikit, mana orang lebih pada kita lah, dia macam macam secure lah, mana orang lebih pada kita ni. Saya tak sedar lah aku apa yang ada pada diri aku, apa nilai yang aku nak bawa keluar dari universiti. Maaf saya nak tanya, mungkin Encik Aziz nampak kelebihan tu kepada orang tu dari segi apa contohnya? Macam lain dia satu lah kan, lain bijak tu memang nampak lah kan. Mungkin kita ni jenis malas semua satu, semua orang sama je kalau kira kan. Usaha tu masing-masing, cuma kita lah ada kekurangan kita, mungkin kita cara kita belajar cara kita apa adalah padahal sama belajar satu kelas apa semua, kenapa dia lebih kita lebih adalah mungkin salah kita belajar ke masa kita lebih kepada tentu-tentuan mana malas kita sikit lah begitulah. Jadi setakat ni macam mana dengan akademik Encik Azim? Adakah kami bila kata dulu sama lah macam online kan, bila dah masuk ujung-ujung ni macam dah satu dah lari kan, layan je lah sampai macam mana jadi je lah. Dia macam malah gitu kan, sama dah masuk ujung-ujung ni layan lah apa yang jadi itu saya kata plan ataupun kontak dengan kontak di video-video ni layan saja. Ada apa-apa lagi nak kongsi? Cuma saya nak tanya bagi soalan dia tu, bagi Cik Fazli, mana yang terbaik? Bagi saya lah, maksudnya masih cek macam mana? Plan ataupun kodok ni? Macam saya cakap, saya bukanlah seorang ustaz, tapi berdasarkan pengetahuan sahaja kodok dan kodok manusia ini, tentang takdir ni sebenarnya jarang diperbahaskan oleh ulama. Bila diorang berkumpul, diorang tak nak berbahas tentang ketentuan ilahi. Sebab takdir ni sangatlah rumit dan ada banyak pandangan daripada ulama-ulama lain. Ada yang kata takdir ini boleh diubah, memang ya. Sebagaimana qada terbahagi kepada dua, iaitu mu'allaq dan qada mubram, yang boleh diubah jika tak boleh diubah. Dan kita sebagai manusia sebenarnya benda tu perkara yang sama. Kalau kita fikirkan secara logik, helaian daun yang turun jatuh ke bumi, pasir yang bergeseran di lautan, semuanya bergerak dengan izin dan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia, kita hamba, so kita just ikut saja dan percaya kepada kodrat-kodrat Tuhan. Sebab tu saya cakap benda tu kena bergerak seiring. Pelan mesti ada dalam kehidupan manusia, sebab dia membantu kita melonjakkan diri kita. So, saya nampak semua dah penat. Saya bagi rehat kejap 5 minit. Sambil-sambil tu saya bercerita. Tadi saya perasan ada 2 stigma yang muncul tentang akademik dan juga seorang sekretari, tentang tekanan, kan, kemurungan, betul. Okay, saya nak cerita sikit. Korang dah banyak bercerita, saya tahu korang dah penat, so saya pula ambil ruang lah untuk bercerita. Pertama sekali, saya jujur tak melahirkan rasa kesan. Kerana apa? Sebagai seorang sekretari ataupun kaunselor, dia kena tahu apa beza kemurungan
yang disebabkan oleh faktor penyakit dan juga agama. Saya nak cerita satu kisah. Zaman dahulu ada seorang wanita. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dia berjumpa, dia selalu kena penyakit sawan. Sakit sawan ni dikategorikan sebagai masalah kerunan juga, sebab dia berlaku disebabkan oleh epilepsi yang mana terlebih saraf dekat otak. So dia bermula daripada otak. Kemudian perempuan ini mengalami sawan, sentiasa macam apa ni? Macam cakap apa? Meracau. Dia tak tentu arah sebab dia tak boleh nak control dia punya ni body. Kemudian aurat dia selalu terbuka. Ketika itu bila dia mengalami sawan, aurat dia selalu terbuka. Satu hari dia pergi, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia minta Rasulullah untuk doakan dia supaya sembuh. Dekat situ Nabi baginda kita cakap, boleh aku doakan kamu sembuh. Kamu ada dua pilihan. Yang pertama, aku doakan kamu sembuh. Kedua, kamu bersabar dengan ujian Allah dan Allah berikan ganjaran syurga. Kemudian perempuan tadi dia pilih yang kedua. Dia tak pilih nombor satu. Kita tahu doa Nabi Muhammad SAW adalah mujarab. Kemudian perempuan tu tadi minta yang kedua, iaitu bersabar dan mendapat ganjaran Allah. Tetapi perempuan tadi minta doa tambahan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku di saat aku mengalami sawan, jangan biarkan aurat aku terbuka. Ini bermaksud masalah mental, iaitu kemurungan, berlaku semenjak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Dan benda tu memang diiktiraf. Dan ia adalah, sebenarnya saya nak beritahu sebagai knowledge kepada kamu semua, kemurungan ni berlaku atas ada dua. Dahulu kemurungan berlaku disebabkan sekadar state of mind, dia rasa tertekan, sekadar berada di minda. Tetapi sekarang dia berlaku kemurungan ni disebabkan oleh faktor penyakit. Contoh keluar major depressive disorder, adanya penyakit fobia, trauma, ada PTSD, ada macam-macam penyakit yang timbul sekarang, betul tak? Ada schizophrenia kan, ekososial kan, sosial kan, banyak. Itu nak bermaksud orang tu tak memahami, masih tak memahami lah antara beza. Sebab yang tu lah, dia tak faham antara faktor agama dengan faktor penyakit itu tadi. Kedua adalah stigma ibu bapa tentang akademik. Kebanyakannya kita tahulah, mak ayah memang anggap macam tu kan, betul tak? Bagi sekolah kemahiran tak, bukan sekadar ibu bapa, betul tak? Sekadar masyarakat mempunyai stigma tersebut. Pergi sekolah kemahiran kita tak ada tak menjamin apa semua kan. Buangan daripada akademik. Betul. Macam hina orang cakap. Faham? Itulah kita pun kena hadap je, kerana itulah ujian kita kan. Itu tak boleh nak tutup orang, tutup mulut orang kan. Sedangkan dalam tidur pun mulut terengang kan. Okey, betul tak? Sedikit gurau kan. Ada yang tidur nganga ke? Tak tahu. Amboi. Okay. Itu sajalah. Saya bagi kamu rehat kejap. Okey, lagi 1 minit lagi kita sambung. Sambil-sambil kalau ada soalan boleh tanya saya. Tanya kan, kalau plan yang kita buat tu adalah terbaik tapi kita tak semelawan ibu bapa, adakah itu terbaik? Seharusnya selagi mana suruhan ibu bapa, kalau bagi saya lah, kalau saya sendiri, mungkin kalau ada orang nak share dulu, ada tak apa daripada soalan dia? Pasal yang kemahiran tadi tu. Ya, sebab anggapan kita plan bukan untuk musnahkan hidup kita. Kemahiran ni ada juga untuk mencelakakan kita punya kemahiran. Lah, lahir sebagai manusia, siapa yang nak jadi itu, nak jadi buruk? Bila tanya masa sekolah rendah pun cita-cita nak jadi doktor, angkasawan, berbagai lagi kan. Siapa yang nak jadi buruk? Nanti bila dah stigma tu menghantui diri, jadinya cakap sampai kalau nak melawan ibu apa, adakah itu terbaik? Saya lah, kalau saya dahulu, kalau saya seorang yang jenis minoriti saja, kata-kata ibu bapa,
sebab selagi mana ia tidak menyalahi syariat Islam, dan kita sebenarnya tak layak nak melawan ayah kita. Sebab macam ibu kita tak boleh nak lawan ibu kita sebab dia yang mengandungkan kita, melahirkan kita dan menyusukan kita. So kita tak layak pun untuk melawan cakap dalam mereka, apatah lagi menjatuhkan air mata mereka. Dan macam tadi saya cakap, kalau kita hadapi apa-apa stigma sekalipun, saya nak bagi satu knowledge sesuatu yang mana kita di umur 20-an, 20 hingga 25 akan mengalami storm and stress. Storm and stress ni dalam bahasa Melayu dia ialah satu keadaan yang golongan remaja tak boleh nak elak. Setiap manusia akan tempuhi, yang mana peristiwa yang pahit dalam hidup dia. Sebab apa? Event itu, peristiwa itulah yang akan membentuk diri dia daripada dewasa itu hingga tua. Macam tu. Jadi kalau saya lah, macam tadi saya tak sarankan lah kita follow itu punya plan kita sampai melawan ayah kita. Mungkin ada nak tambah, Kira? Kalau macam saya, tapi ibu bapa kan, dia macam susah sikit. Macam orang lebih berusia ni, kalau kita cakap lebih sikit, dia cakap dia makan garam dulu, apa semua kan. Tapi kalau cara terbaik lah, bukanlah terbaik sangat, macam kita tunjuk. Sebab sekarang ni pun dah banyak tau kejayaan daripada budak-budak kemahiran. Sampai mereka international. Takkan dia orang tak buka mata. Sebab kadang diorang tak tengok tau, diorang tak perasan benda tu. Sebab ada satu berita hari tu, budak college vocational mana saya tak ingat, dia Kimpalan. Sekarang ni dia dah buat dia dah underwater world underwater punya Kimpalan perempuan. Macam tu. Berapa itu gaji dia tu ikut jam tau. Sejam puluh ribu jugalah. Gaji yang dekat lumayan lah. Ya, gaji lumayan. Sebab tu saya nak tanya, adakah benda tu ending akan baik juga? Tak kisah daripada mana ekonomi ataupun kemahiran, tapi dulu ending baik. Cuma perbezaan cara dia. Tapi itu yang saya nak tanya, kalau ada niat juga untuk berhenti belajar ni daripada sen 1, sen 2, niat juga. Tiap-tiap STEM lah memang cakap dengan family nak berhenti. Okey, izinkan saya bertanya. Cik Iqbal dia cakap memang niat tu dah lama, daripada semester kedua. Yang pertama ni, okey, akan saya nak tanyalah, apa yang menyebabkan Cik Iqbal bertahan sampai semester 7 sekarang? Mungkin macam Cik Fazli cakap tadi, saya mengikut pandangan. Saya timur je. Cuma timur ya. Macam betul saya cakap main. Kita layan dia. Kita memang cakap boleh ubah. Sampai dia menjejaskan juga pointer saya. Dan berapa sen saya tu yang nak bangkit tu dah 19 ni, macam fikir sekadar nak siapkan tesis habis pada waktunya. Yalah, tak pernah pun macam nak target akademik ni. Dia macam betul lah, dia cakap just layan dia. Untuk target jadi cemerlang, tak pernah. Sikit pun tak pernah. So, tapi sekarang Alhamdulillah masih dapat hadap macam mana? Atau masih ada perasaan tu nak ingin? Untuk kemahiran tu masih ada lah. Sebab memang kita minat kan. Dunia kita minat nak buat. Takkan ni kan nak lepas itu cuma. Okay, jadi saya nak tanyalah dari segi sekarang Cik Iqbal mengambil jurusan apa tadi, sosial kan? Kerja sosial. So perasaan nak bekerja dalam bidang kemahiran masih ada tak? Jika diberi peluang, mungkin alhamdulillah. Okay, baik. So saya InsyaAllah kita akan bincangkan benda tu nanti pada sesi yang kedua, insyaAllah. So sekarang saya nak scaling lah, nak buat scaling sikit dari segi kelegaan. Bila korang dah bercerita banyak, saya nak scaling daripada 1 hingga 10. Berapa agak-agak rasa ke untuk malam ni, untuk ketika ini, perasaan lega awak berapa? 6. Betul kan? 6 juga.
Isi tu je. Ikut baik. Okay, nampak. Baik. Lepas tu Mungkin nampak macam kelakar, tetapi sebenarnya daripada scaling ini saya dapat ketahui awak punya perasaan semasa awak. So dekat sini saya ada 2 scaling 6. Tadi berapa? 6 juga. Jadi ada 3, maafkan saya. Jadi mungkin dari segi rasa lega tu masih belum cukup. Sebab apa? Sebab tak lepas sepenuhnya. So kita mungkin akan bincang benda tu pada sesi yang seterusnya lah. Okey, memandangkan saya dah cakap di awal sesi tadi, kita akan cuba bincangkan semua isu yang keluarkan isu yang ada dan kita bincangkan solution bersama. So mungkin untuk sesi seterusnya, boleh tak kita tetapkan sesuatu topik yang lebih kurang sama. Macam tadi ada topik akademik, ada topik dari segi environment. So saya tak kisah berapa tajuk pun, berapa topik. So mungkin kita boleh satukan lah. Contoh akademik tadi, dua kan. Dan ada juga tak tadi? Bidang akademik ada. Macam 2 increase. Okay. Kita dah nampak kat sini ada beberapa persamaan lah 2-3 orang ni. Jadi mungkin satu saya cadangkan untuk buat topik tentang akademik. Kedua, kawan. Ada tak isu lain yang mungkin rasa paling tinggi masa ni yang beri kesan kat awak? kawan akademik. Kawan akademik. Mostly yang tu Dia memang link dua-dua tu kuat juga lah. Sekarang Ya. memang Kalau tanya siapa-siapa pun memang akademik kawan je. Mesti kalau kita berkawan ni mesti akan ada yang masalah. Ya. Itu adalah lumrah. Ya. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kita mesti ada dalam kalangan circle kita tu mesti ada yang macam kita rasa annoying. Ya. Okay, kita pun saya tegaskan sekali lagi sebelum kita menamatkan sesi, segala apa yang kita ceritakan pada malam ini, kongsikan bersama, tolong jangan dibawa keluar daripada bilik ini dan simpan untuk diri anda sahaja. Even anda nak kongsikan kepada kawan-kawan tu dalam bilik apa, tolong janganlah, cuba tahan. Dan di awal tadi saya dah lakukan persetujuan yang sesi ini berjalan selama sekurang-kurangnya 1.5 jam hingga 2 jam dan kita pun dah hampir kepada penghujungnya. So saya selaku kaunselor, saya nak minta maaf ada apa-apa kekurangan sepanjang sesi ini. Saya juga nak minta maaf menyentuh beberapa perasaan klien saya pada hari ini. Tapi biasalah kadang-kadang dengan menangis kan, dengan meluah tu manusia ni rasa lebih lega. Sebab itu pun salah satu cara saya menghilangkan rasa gelisah saya. So itu sahaja untuk malam ini. Ada apa nak tambah ke? So sekian saja kita sudahi kita punya perjumpaan malam ini dengan surah Al-As dan tasbih israr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi wa syukrillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua kerana sudah hadir. Jadi InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Tolong tutup. Sejam setengah. Ya, sejam.